Muka surat berapa? Bukan tajuk apa, muka surat berapa? Ha? Ha. 221 bagi apa? Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif qala sallallahu alaihi wasallam bab salatil khauf wa ma yuzkaru ma'aha. Ini satu bab menyatakan sembahyang takut dan barang yang disebutkan sertanya. Bermula dalil yang menunjukkan padanya ialah ayat firman Allah Ta'ala, wa iza kunta fihim wa'aqimta lahumus salah. Dan apabila ada kamu pada mereka itu, maksud di sini dalam peperangan, maka dirikan bagi mereka itu sembahyang berjamaah. Apabila ada kamu pada mereka itu, yakni maksud dia dalam peperangan, maka dirikan bagi mereka itu sembahyang berjamaah. Dalam peperangan pun jemaah tertinggal. Pemuda semayang takut, mana semayang dalam keadaan suasana tu, ya, takut. Itu dipanggil semayang takut, salatul khauf. Beberapa bahagi, dia ada banyak pembahagiannya. Dan telah memilih oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu 4 kaifiat. Dia ada 12 daripada 16 tu. Dia ada 16 kaifiat sembahyang siddatul khauf ni. Ya, Imam Syafi'i pilih 4 kaifiat. Setengah daripada kuat now. Dentum. Pelan-pelan. Dan telah memilih Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, pelan lagi, kuat now. Telah memilih Imam Syafi'i radhiyallahu anhu akan 4 kaifiat daripada 16 kaifiat, dipilih 4. Setengahnya tersebut pada hadis dan setengahnya tersebut daripada Al-Quran. Kaifiat yang pertama ialah sembahyang Rasulullah SAW di tempat yang bernama Usfan, iaitu satu dusun jalan pergi ke Madinah. Antaranya dan Mekah 2 marhalah hampir dengan Khalis, dan dia telah bawa adalah seterunya pada pihak kiblat. Ya, pertama ni ialah dia perang, musuh ada depan, dan orang muslim para sahabat banyak. Ketika itu ramai, sekira-kira dapat melawan seteru satu-satu sapnya, dan tiada pula dinding, tak ada penghalang, terang terus antara keduanya. Maka berdepan itulah, maka hendaklah disemayangkan oleh imam sekalian diperbuat 2 sap, paling kurang dibuat 2 sap. Kemudian rokok sekaliannya dan i'tidal mereka itu sekaliannya serta imam. Rokok dengan i'tidal, dua-dua saf bersama dengan imam. Maka sujud 1 saf. Maka aula ni saf yang pertama lah sujud serta imam dan mengawal oleh saf yang kedua. Ya, saf yang kedua jangan sujud lagi, dia berdiri tegak. Kalau musuh datang dapat tahulah. Jadi yang pergi turun pertama, saf pertama turun serta imam sujud. Dia sama dalam rokok dan i'tidalnya. Bila sujud maka saf pertama pergi turun sebab musuh di depan ni. Yang kedua tu mengawal.
Mengawal oleh saf yang kedua itu akan imam dan akan orang yang sujud serta imam tadi, makna makmum saf pertama di dalam i'tidal. Maka apabila berdiri imam dan barang yang sertanya yang sujud itu, maknanya makmum yang saf pertama, maka sujudlah saf yang kedua yang mengawal itu diperbuat akan imam pada qiyamnya dan pada rakaat yang kedua, rakaat dan i'tidal sekaliannya serta imam. Kemudian maka mengawal pula orang yang saf pertama yang sujud dahulu serta imam tadi. Begitulah ditukar. Serta turun mereka itu kepada saf yang kedua. Jadi maknanya mereka ni tukar. Masuk saf kedua kan tukar. Saf pertama pergi belakang, saf yang kedua pula pergi ke depan. Dan sujud pula serta imam ni oleh saf yang kedua serta naik mereka kepada saf pertama. Rakaat kedua kan bila orang semua datang bangkit, yang saf pertama turun belakang, saf kedua pergi dan dia turun sujud. Maka ada tasyahud imam dan orang yang sertanya, maka hendaklah sujud pula yang mengawal itu. Bila baca tasyahud kan patut dia bangkit, tapi 2 rakaat jadi dia tak naik ke atas lah. Maka ketika itu baru yang atas tadi mengawal tadi turun. Didapatkan akan imam dalam tasyahud dan tasyahud sekaliannya dan memberi salam sekaliannya. Inilah kafiat yang bernama yang pertama, meriwayatkan dia oleh Imam Muslim dalam sahih dia. Itu rakaat pertama. Imam Syafi'i pilih 4 dia. Dia ada 16. Habis. Dan harus pula akasnya sebaliknya. Ini perang dulu tadi. Dia muajah berdepan betul. Perang sekarang dikirim bom dan dibijik dia. Dan harus pula akasnya, yakni sujud serta imam pada rakaat yang pertama, saf yang kedua dan mengawal oleh saf yang pertama dengan ketiadaan berpindah daripada tempatnya. Boleh juga. Mana saf pertama tadi dia mengawal, saf kedua pergi turun, boleh. Pada rakaat kedua sujud pula oleh saf yang pertama, mengawal oleh saf yang kedua dengan ketiadaan berpindah tempat. Mana pindah tempat tu boleh, nak pindah pun boleh, tak nak pindah pun tak apa. Habis. Dan harus pula mengawal saf yang kedua rakaatnya. Harus pula mengawal satu saf pada kedua rakaatnya dan mengikut imam yang lain pada tiap-tiap rakaat. Harus juga. Pada 3 saf satu kawal, boleh juga. Banyak cara tu. Kafiat yang kedua pula, sembahyang Nabi SAW bertempat yang bernama Batnun Nahl. Yang meriwayatkan dia Imam Bukhari dan Muslim. Dan telah seteru mereka pada pihak yang lain daripada kiblat. Yang tadi musuh di depan, bermakna dia menghadap. Yang ni musuh belakang ke atau kiri kanan, bukan pihak kiblat atau pihak, ataupun pada pihak kiblat dan ada di sana dinding, ada gunung ke, bukit ke, iaitu bahawa sembahyangkan mereka oleh imam sama ada 2 rakaat atau 3. Kalau maghrib 3 lah, atau 4 rakaat 2 kali. Jadi sembahyang imam sembahyang 2 kali. Bahawa sembahyangkan mereka itu oleh imam sama ada 2 rakaat atau 3 atau 4 rakaat 2 kali. Jadi imam 2. Yang ini baru dibagikan kaum 2 bagi. Kalau ada 2,000 bagi 1,000. Satu menunggu di hadapan seteru, mana seteru belakang masalahnya, jadi dia berdepan sana. Satu saf ni mana ni semayang dengan imam. Dan satu bagi semayang serta imam. Kemudian daripada salam mereka itu, pergilah yang sembayang serta imam ke muka seteru, mana ganti. Maka datang yang mengawal sembahyang pula serta imam. Maka jadilah sembahyang imam yang kedua kali itu sunat. Dinaraikan dapat berjemaah. Dan iaitu harus pula dikerjakan pada tempat yang lain daripada takut, tetapi sunat pada tatkala takut banyak orang Islam dan sedikit seteru, dan takut akan rempaknya mana serangan daripada musuh atas muslimin. Jadi bagi 2, imam sembahyang 2 trip. Kafiat yang ketiga, sembahyang baginda sallallahu alaihi wasallam
pada tempat yang bernama Zatul Riqa'. Tempat yang nama Zatul Riqa' telah meriwayatkan dia oleh Syaikhan, dua syekh yang besar dalam hadis, Bukhari Muslim. Iaitu adalah seteru mereka itu bukan pihak kiblat, ya, atau pada kiblat, dan ada di sana dinding, dan dibagikan muslimun pula dua firqah. Satu firqah mengawal pada muka seteru, dan satu firqah lagi, satu kumpulan sembahyang mereka itu satu imam, tapi sembahyang satu rakaat je. Yang tadi maknanya tamam, kemudian imam ulang balik, ya. Yang ni dia sembahyang satu rakaat je. Jika sembahyang imam tu 2 rakaat, ya, kalau 2 rakaat mana bagi 2, imam satu, makmum satu firqah tu ambil serakaat, dan satu firqah sembahyang mereka serta imam 1 rakaat. Jika sembahyang imam 2 rakaat seperti subuh misalnya, atau qasar yang lain daripada maghrib lah. Kemudian pada tekala berdiri imam bagi rakaat yang kedua, atau tekala angkat imam daripada sujud, ya, yang kedua, meniat mufarakah segala makmum. Makmum tadi niat mufarakah dan ditamamkan yang tinggal bersemayang. Makmum habiskan semayang dan memberi salam mereka itu, ya, kepada muka seteru. Kemudian dia pun menghadap seteru mengawal, dan datang oleh yang mengawal tadi, yang kedua tu masbuk, dalam keadaan dia dapat rakaat akhir pula kepada imam pada rakaat yang kedua. Padahal imam itu menanti akan mereka itu dengan dibaca surah yang panjang. Sekira-kira dapat datang yang mengawal, mengikut akan dia lah. Serta didapatnya dibacanya Fatihah. Kemudian ia tamamkan baca tamam. Kemudian mereka tamam, ada sembahyang, sempurnakan sembahyang dia dan membaca tasyahud dan mentamamkan oleh makmum, padahal imam menanti dalam tasyahudnya dengan ketiadaan niat mufarakah. Yang ini pula imam menanti, ya, ini dimaafkan. Tak boleh nanti yang panjang pun tak boleh maaf. Jadi maknanya rakaat pertama dapat kelebihan takbiratul ula, yang kedua pula dapat kelebihan salam serta imam. Semua dia ambil kira, dan imam tak ya bagi salam, dia nanti dengan ketiadaan niat mufarakah. Kemudian maka apabila tasyahud mereka itu memberi salam imam serta mereka itu sekalian, ya, maka adalah kaifiat ini, yakni makmum tamamkan sembahyang padahal imam menanti dengan ketiadaan mufarakah, tiada harus melainkan dalam salatul khauf. Sebab lama tu, ya, di 1 rakaat nak tunggu makmum 1 rakaat, lama, intizar yang tawil. Tetapi di sini dimaafkan, ya. Maka kerana hendak mencapai oleh firqah yang pertama fadilat takbiratul ihram, dipanggil takbiratul ula. Bahasa satu riwayat sahabat radhiyallahu an, dengan barang dagangan dia, sampai saja Rasulullah SAW di Mekah sedang sembahyang, di Madinah tengah sembahyang subuh. Jadi sahabat tu dapat rakaat tu, dapat dua-dua, tapi tak dapat takbiratul ihram atau takbiratul ula. Sebab kita bila sembahyang, bila imam takbir dia Allahu Akbar, kita pun susul, atau ada kelebihan besar, ya. Tapi sampai barang, jangan imam belum takbir habis kita takbir, ya, batal sembahyang itulah. Innamal ju'ilal imam liyutamma, dijadikan imam untuk diikut, bukan dikejau. Dia setengah sembahyang tarawih dia kejau tu imam. Bukan gambar macam pesen dia. Jadi imam bila takbir kita tengok sampai betul-betul tamam takbir dia, sampai ra akbar tu, Allahu Akbar, kemudian kita terus masuk. Situ dia punya kelebihan besar tu. Seorang sahabat, ya, lepas sembahyang tu dia tak dapat takbir tu ulang, tapi rakaat tu dia dapat. Dia bawa dagangan dia 400 ekor unta ataupun 400 ekor kuda. Ada barang dagangan, ada hamba tiap-tiap 1 ekor, mana 400 orang. Dia kata, ya Rasulullah, saya infak semua. Adakah dapat cover benda ni? Rasulullah kata tak dapat. Bayang kata 400 ekor tu, bayang. Dia kata atas tu ada barang dagangan saya beri semua, tak dapat. Rasulullah kata ada 400 hamba saya merdeka semua, tak dapat. Rasulullah kata wah. Akhirnya Rasulullah kata kalau kau belanja dunia dan isi dunia pun tak dapat. Besar lah kan. Ini tu imam Allahu Akbar dia berbual banyak kat belakang. Punya labangan bimbaran campur bebal. Kau dah pergi kat masjid surau, kau pergi berbual apa? Ya.
Itu makna tunggu. Imam angkat dia takbir Allahu Akbar, terus masuk. Itu punya kelebihan cukup besar ni. Sebab tu dibagi dua ni. Firqah pertama dia dapat takbiratul ula atau takbiratul ihram dengan imam. Serta imam makna selepas tamat imam. Jangan serta imam pula imam angkat takbir serentak pula. Imam Allah Akbar. Itu tak sah sembahyang ni pula. Dan firqah yang kedua dapat fadilat salam serta imam. Jadi fadilat kedua dia dapat salam. Ada kelebihan. Jadi cara bagi tu sampai ini pun dibagi kan, habis. Dan jika sembahyang 3 rakaat hendaklah disembahyangkan dengan firqah yang pertama 2 rakaat dan dengan firqah yang kedua 1 rakaat. Itu aulah daripada akas rakaat yang pertama tu serkaan aja ya. Dan menanti ia dalam tasyahud atau dalam qiyam. Menanti dalam tasyahud ataupun dia menanti dalam qiyam. Dan jika sembahyang yang 4 rakaat disembahyangkan dengan 1 firqah 2 rakaat. Dan ini kafiat terlebih afdal daripada kafiat sembahyang di uspan dan sembahyang di batnun nahl, kerana ijma' atas sah riwayat sahih hadis. Pada jumlah tiada pada keduanya. Dan zatur riqa dan batnun nahl ni 2 tempat daripada pihak darat Mekah, daratan Mekah, dan dinamakan Zatul Riqa kerana luka-luka kaki mereka itu padanya. Maka adalah mereka itu membalut atasnya dengan perca dan kata kil kerana bahawasanya mereka itu tampal. Ini dipanggil illatul tasmiyah. Illat sebab dinamakan tempat Zatul Riqa. Ya padanya tekak dan tinggal mereka itu, dan kata kil lain daripada dia nak meletak sebab nama tu ada ikhtilaf ulama lah. Habis dah tu. Sudah bermula lupa tiap-tiap firqah daripada 2 firqah pada keduanya dalam sembahyang Zatul Riqa itu, ya, mana tanggung oleh imam, tiada lupa oleh firqah yang pertama pada rakaat yang kedua, kerana ia sudah niat mufarakah dengan imamnya. Dan lupa imam pada rakaat yang pertama bahawa bangkit bagi sekaliannya, maka hendaklah sujud mereka itu sahwi, ya, jika tiada sujud imamnya sekalipun. Sebab apa? Sebab sujud sahwi muafakat pada buat, tidak pada tinggal. Sujud sahwi ni muafakat pada buat. Apa makna muafakat pada buat? Kalau imam buat sujud sahwi, makmum wajib buat. Kalau dia tak buat, batal sembahyang dia. Tidak pada tinggal, mana tak wajib muafakat pada tinggal. Dengan mana kalau imam tinggal sujud sahwi, tak wajib kita ikut tinggal, dengan bahawa kita boleh buat sendiri. Itu maksud dia. Itu makna kata muafakat pada buat, tidak pada tinggal. Mana kalau imam tak buat sujud sahwi, makmum boleh turun sujud sahwi kan. Dah salam imam, dia turun sendiri, ya. Tapi niat saja aku sujud sahwi sebab dia fadlah. Berlainan tahiyat awal dia terbalik akas. Muafakat pada tinggal, tidak pada buat. Bermakna kalau imam tinggalkan tahiyat awal, makmum wajib terus ikut imam, ya. Ini ada pula dia tarik untuk imam. Untuk imam dia bangun subhanallah, apa imam pun pening, turun balik imam, batal sembahyang untuk imam. Bila imam dah itisaf bil fardi, makna dia dah bangun dapat qiyam dengan fardu dah tu, dia pergi turun balik, pergi tahiyat awal balik. Apa? Tahiyat awal hukum dia sunat arba'at, bukan sampai fardu, lebih tinggi. Jadi dia dah qiyam, dia turun balik. Jawab dia batal sembahyang untuk imam, ya. Jarang berlaku tu imam tak baca tahiyat, makmum pun pening. Ada yang ikut, ada yang subhanallah, ada yang mufarakah, macam-macam. 3 kaul tadi tu. Ya, pening kepala dia. Kes dia apa? Jarang berlaku dan terlupa. Mungkin dia belajar tapi terlupa. Macam mana bukan ni? Habis-habis tengah dia kata mufarakah habis. Satu selamat juga. Yang ni pula digayuh tu imam. Subhanallah, subhanallah. Tu imam pun lupa, pening, turun habis. Ya, habis. Jaga dia. Kalau sembahyang seorang diri, tahiyat awal atau kunut, dia ada 3 bagi. Kalau dia tak baca tahiyat awal, dia terlupa, dia baru bangun sikit aja, belum sampai had rokok, ya, sunat dia turun balik, tak ada apa-apa. Kalau dah sampai separuh rokok atau lebih pada rokok tapi belum qiyam, minta salat tahiyat awal, dia teringat, dia turun balik, boleh, tapi sunat sujud sahwi. 2. Yang ketiga, kalau dia dah tegak pada rukun, dia pergi turun balik, batal sembahyang dia. Ya, sebab dah masuk pada rukun lebih besar daripada sunat, ya, walaupun sunat abad itu pada tahiyat awal. Tahiyat kalau kunut sama juga,
Ya, kunut mana dia berdiri. Tiba-tiba baru nak turun dia teringat, dia pun bangun balik. Tapi dia pakai batal mayang. Dia nak turun rokok sujud kan. Dia tak baca apa? Kunut. Maka ketika itu dia bangun balik tak apa. Kalau dah sampai sepadan rokok atau lebih rokok dia bangkit, itu kena sawi. Tapi kalau dia dah pergi kepala dan atau sujud, dah pergi rukun, dia bangun balik, batal semayang dia. Habis tu. Tiada lupa imam pada rakaat yang kedua, tiada menghubungkan oleh firqah yang pertama kerana mereka itu sudah mufarakah dengan imam. Dan sunat bagi orang yang semayang khauf, ya, sidatul khauf ni, pada segala kaifiat tersebut yang tiga, bahawa menanggung tiada menegah bagi sah semayangnya, lagi tiada menyakiti akan orang, dan tiada pula nyata dengan meninggalkan dia. Ketakutan binasanya. Itu apa kata? Kemunan, bukan tu. Ketakutan. Dan kendak dengan senjata itu, iaitulah barang yang dapat berperang dengan dia. Tiada barang yang menolakkan senjata seperti perisai dan baju besi. Itu bukan senjata, itu menangkis. Dan jangan ditanggungnya senjata ada najis atau yang menyakiti orang. Jika ghalib zannya, ya, menyebabkan orang lain tersakit, maka itu haram atau menanggung akan dia. Kaifiat yang keempat, iaitulah apabila bertemu dua saf. Izham tadi, musuh depan, belakang, kiri, kanan, ini dah berlawan ni, faham, dah start. Maka iaitulah haram atasnya menanggung akan dia. Maka ke mana tadi? Bertemu dengan dua saf, mana dah berlawan. Sekira-kira tiada dapat sentosa lagi meninggalkan dia senjata, tak boleh kena pegang, atau sebab takut mereka itu akan diperdapat oleh musuhnya apabila lari, dan tiada dapat sembahyang dengan ketetapan, atau lari ia dengan lari yang harus larinya, seperti lari orang yang hendak dipenjarakan dia dengan tiada sebenar. Ya, jadi kalau dalam peperangan dia lari mengatur strategi, bukan lari kerana nak takut nak selamatkan diri dia, semua takut mati nafsu, bukan. Atau daripada musuh yang lebih daripada dua ganda. Ya, pada adatnya banyak musuh kan, dua ganda tu mungkin menyebabkan payah nak bertahan, maka syarat beri kelonggaran sikit. Kalau tak ada apa, sengaja lari macam orang lari orang munafik tu tak boleh. Ya. Atau lari daripada binatang yang buas, itu di contoh dia tu. Atau daripada air sabak, atau air bah. Atau lari daripada orang yang memberi hutang padahal ia apa-apa, tu boleh lari juga. Ya, dia tengah semayang, tiba-tiba datang orang minta hutang, dia janji tarikh tu, tiba-tiba dia betul-betul dia tak ada nak bayar, dia boleh undur, dan tiada ia percayakan akan apa-apanya. Ya, kesudahan, maknanya apa? Dia memang nak bayar, tiba-tiba sampai tarikh itu berlaku dah bermasalah, memang dia tak boleh bayar. Kalau dia cerita pada tuan hutang, dia tak percaya, menyebabkan boleh bergaduh. Ketika itu boleh dia lari. Dalam semayang tu dia boleh buat semayang sidatul khauf punya kaifiat. Dan tiada maknanya saksi dapat mensaksikan dia apa-apanya padahal ia hendak dipenjarakan dia, atau lari ia daripada orang yang hendak membunuh akan dia. Dalam semayang tu, tengah semayang Jepun datang nak bunuh dia, boleh undur semayang, keluar dari rumah belakang. Semayang tak ada masalah. Atau nak ambil hartanya atau isterinya, jadi dia atau gundik dia, atau lari daripada orang yang hendak mengambil kisas dengan sebenar, tetapi ia harap lari itu akan dimaafkan daripada kisas, itu pun boleh juga. Maka adalah segala surah, mana segala rupa masalah tersebut, ya, tiada harus mereka kita mengeluarkan sembahyang daripada waktu. Maknanya tak boleh berhentikan sembahyang, teruslah sembahyang cara dia. Dan wajib atas sembahyang, ya, berdapatnya pada ketika picik waktu ataupun luasnya. Sembahyang sekadar yang tidak didapat, maka hendaklah dikerjakan barang sedapatnya dan dimaafkan pada barang yang tidak dimaafkan pada waktu aman. Ya, seperti anda membelakangkan kiblat waktu aman, tak boleh belakang kiblat, ya, batal. Tapi kita ke tengah sembahyang tu datang orang nak bunuh dia pusing belakang, dia pun jalan, tak batal sembahyang dia. Ya.
dan dahulu daripada imam pada permulaan sembahyangnya atau pada pertengahannya atau pada akhirnya, dan dimaafkan perbuatan yang banyak mana dia tahu daripada imam. Kita sembahyang berjemaah, jangan potong imam belakang kita pula depan pada pihak yang sama, batal sembahyang. Tapi kalau ada perang tak apa dah. Macam mana rupa tengah perang, imam rokok Allahu akbar, makmum Allahu akbar, isyarat rokok, perang handal betul. Imam lagi ke sana, makmum dah menghadap musuh sini, selera habis tu, tak lupa lagi sembahyang kan. Masya-Allah, ini tak ada perang, tak lagi sembahyang, puaka betul. Tak ada apa-apa tadi tak sembahyang. Ini tengok perang tengah berasaan, jemaah lagi kan. Itu buat timbul masalah. Tak apa imam pihak lain, imam belakang, makmum dah ke depan, tak apa, jemaah. Kita dalam sembahyang kita tak boleh menyamai imam, tak boleh lebih tu imam, batal sembahyang kita pada pihak sama. Kecuali pada pihak lain tak apa. Pihak lain maknanya imam ke belakang, kita ke depan, tak apa. Dekat mana berlaku? Di mana berlaku? Di Kaabah lah tuan-tuan. Kaabah ada 4 pihak. Pihak imam sini, sini makmum pihak imam, dia tak boleh potong imam, batal sembahyang dia. Imam dengan apa? Dengan dinding Kaabah 3 hasta. Tapi makmum pihak lain dekat. Dia dengan Kaabah 2 hasta je. Mana kau nak kira siapa dekat? Makmum dekat, makmum depan tu. Tapi bukan pihak imam tu tak apa. Jangan pihak imam dipotong imam, tak boleh, tak sah sembahyang dia. Tapi kalau pihak lain 3 pihak lagi, kalau dikira mana makmum terlebih dekat, mana dia ke depan, tapi bukan pihak dia, tu tak apa. Sebab dia kata pihak lain. Kan kata macam mana pula pihak lain. Dia tak nampak sembahyang kat Kaabah pun. Kaabah ada 4 pihak kan. Atau pada pertengahan dan akhirnya dimaafkan perbuatan yang banyak seperti memanah di dalam perang dan memalu, pukul lawan, tetak dalam pedang, dan menikam berturut-turut, padahal 3 kali turut batal, sini tak, semua dimaaf ni. Dan berlari dan naik ke atas kenderaan dan turun sama ada menunggang ataupun berjalan, semua ni dikecualikan, tidak batal maknanya. Habis. Dan dimaafkan rokoknya dan sujudnya dengan isyarat. Dia rokok tu isyarat je lah. Pada musuh dia rokok tu sujud, kerat kepala kita habis. Sebab sembahyang ketika awal, ketika sembahyang dia jatuh rekat, Nabi sembahyang macam biasa kan. Jadi bila orang kafir nampak, wah tak apa dia kata, lepas ni ada satu sembahyang, tu sembahyang asar, dia tunggu sembahyang asar. Sembahyang asar kan dia sujud, kita gegap je lah. Sebelum asar Jibril turun, dia mengajarkan sembahyang kafiat ni, mana buat dusap, yang ni turun, yang tidak. Jadi orang kafir tunggu, dah lain pula sembahyang ni gitu. Jadi rokok separuh pula gitu. Jibril datang, mana bantuan dari Allah Ta'ala kan. Apabila lemah dan membawa kepada sempurna, dan wajib ia bezakan isyarat rokok. Cuma bezalah, kalau rokok tu maknanya kurang daripada sujud ke bawah sikit. Pada isyarat sujud, dengan dilebihkan tunduk dan dimaafkan memegang senjata yang kena najis. Dia tetap 3 kepala musuh ni, darah dah penuh dekat pedang ni. Ni yang ketiga pula ni. Tengah semangat tak apa dia pegang, pada buah dia tengok musuh pula kerat kepala dia. Siapa dapat musuh 1 kepala dia pump je, confirm syurga untuk dia. Sebagaimana dia mati, itu maklum syahid. Sebab al-qatil wal maqtul, pembunuh dengan dibunuh tidak akan setempat di sana, kata Nabi SAW. Bagaimana dalam perang, bila kita bunuh orang kafir tempat di mana? Neraka. Maka orang beriman tak neraka, syurga jawab. Membunuh pun dia ada kelebihan, sama macam dia terbunuh, atau kelebihan maknanya dalam medan jihad maknanya. Ada tunduk sikit dan dimaafkan memegang senjata yang kena najis tu. Yang tiada dimaafkan apabila berkendak ia kepada memegang ni lah. Tetapi wajib atasnya mengqada sembahyang. Sini pelik sikit. Sembahyang tu dikira, tapi dia wajib qada. Dan tiada dimaafkan bersorak-sorak tadi. Ya tadi. Dan berkata-kata dalam sembahyang tadi. Maka jika bersorak atau berkata dalam sembahyang, jawab dia batal sembahyang, sebab benda tu tak dikendaki. Dan dihubungkan dengan sembahyang siddatul khauf ini pada tiap-tiap perang yang harus, seperti perang sultan dengan orang yang buah, telah tegak di negara Islam, betul, tiba-tiba ada orang yang memberontak, perang buah boleh. Demikian lagi jika menyambar seorang akan kaosnya, dia tengah sembahyang, orang pun sampau dia punya kasut, dia kejau atau barang-barangnya, padahal ia dalam sembah harus ia mengikut belakangnya.
Yang tinggal semayang ni orang dikejar kawan dengan semayang, boleh? Dan ia semayang dengan kaifiat ini atas kaul yang muktamad kerana takut luput yang hasil jadi. Tetapi tiada harus ia semayang dengan kaifiat ini orang yang takut ya luput Arafah. Ini tahu ni. Maka tiada harus orang yang ihram dengan haji yang takut luput wukuf di Arafah itu semayang dengan kaifiat ini. Kerana tiada dinamakan takut luput yang hasil hanya ditinggalkan semayang ya, dan ia hasilkan wukuf dulu. Kerana sukar qada haji. Qada semayang bertembung. Kalau dia tak dapat Arafah, haji dia batal. Nak kena qada. Kalau luput semayang dia boleh qada. Maka qada semayang dan qada haji mana berat? Qada haji lebih berat. Maka tiga itu ditinggalkan ni, dia buat haji dulu. Kemudian dia qada semayang isyaknya. Inilah yang dimuktamadkan dia oleh Imam An-Nawawi, khilaf bagi yang muktamadkan oleh Imam Rafi'i ya. Iaitu semayang berhenti ya, kerana menghormati sembahyang. Dan jikalau sembahyang mereka itu akan sembahyang Siddatul Khauf bagi barang yang disangkanya akan seteru atau disangkanya akan banyak seteru lebih daripada 2 ganda, maka nyata menyalahi. Kupa sikit seterunya akan banyak kan. Seperti bukan seteru ya. Kumpulan orang yang berjalan ramai-ramai akan seteru. Maka sangkaan dia salah tu maksudnya. Atau seteru yang sedikit disangka banyak, rupa sikit dia tak ramai. Maka wajib mereka itu mengqada sembahyang dia yang dilakukan secara Siddatul Khauf kerana tiada iktibar dengan zan yang nyata salah. Kaedah fiqh kita apa? La ibrata bizanni al-bainul khata'. Itu kaedah fiqh kita. La ibrah bizanni ya al-bainul khata'. Tidak dikira dengan zan apabila nyata salah. Dia panjat Bukit Jiyad. Bukit Jiyad kat Mekah. Musim tak nampak kiblat. Ya, dia pun ijtihad. Bila ijtihad dalil, dia rasa ijtihad dia berat sini Kaabah. Dia pun semayang. Sampai dia balik ke tanah air, itulah keadaan dia, maka sah semayang dia. Tapi kalau dia menghadap kiblat dengan ijtihad, tiba-tiba dia pusing-pusing tu Bukit Jiyad, nampak Kaabah sana pun. Yang dia harap tadi tempat lain, maka ketika itu batal. Dia kena semayang balik. Kalau lepas waktu dia kena qada balik. Ya, sebab apa? Kaedah kita la ibrah bizanni. Maka ijtihad tu zan. Bila tu al-bayinul khata', bila nyata salah. Kalau tak nyata salah tak apa. Itu keadaan dia. Kemudian babul libas, bab itu pakaian. Wallahu a'lam.